إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله آل الكرام أصحابه شغله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين غير المغضوب Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala, bid'ah dibahagi 5 situ. Pendapat Imam Izzuddin bin Abdul Salam, al-bid'atu fa'lun ma lam yu'ahid fi asr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya munqasimatun ila bid'atin wajibatin wa bid'atin muharramatin wa bid'atin mandubah wa bid'atin makruhatin wa bid'atin mubahatin. Wa tariqu fi ma'rifati dzalik an tu'radul bid'ah ala qawaidis syariah. Fa in dakhalat fi qawaidil ijab fahiya wajibatun, wa in dakhalat fil qawaidit tahrim fahiya muharramatun, wa in dakhalat fi qawaidil mandub fahiya mandubatun, wa in dakhalat fi qawaidil makruh fahiya makruhatun, wa in dakhalat fi qawaidil mubah fahiya mubahatun. Walil bid'ah al-wajibah amsilah. Ahaduha al-ishtighal bi'ilmi an-nahwi alladhi yufhamu bihi kalamullah wa kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa zalika wajibun li'anna al-hifz al-shar'i لأن الحفظ الشريعة واجب ولا يتأتى حفظها إلا بمعرفة ذلك, وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجib. Itu yang pertama. Wa misalus tsani, misal kedua, hifzu gharibul kitab was sunnah minal lughah. Wa misalus salis tadwinul usulul fiqh. Wa misalur rabi' al-kalam fil jurh wa ta'dil al-tamyiz as-sahih min as-saqim. Wa qad dallat qawaid syariah ala anna al-hafz syariati fardu kifayatin fi ma zada
anil qadar muta'ayyin wa la yata'atta hifdzu syari'ati illa bima zakarnahu. Walil bid'ah al-muharramah walil bid'ah al-muharramati minha mazhabul qadariyah wa minha mazhabul jabariyah wa minha mazhabul murji'ah wa minha mazhabul mujassimah warraddu ala haula'i minal bid'atil wajibah walil bid'atil mandubah amsilah minha ihdatsur rabb wal mudaris wa bina'ul qanatir wa minha kul ihsan lam yu'ahid fil 'asr al-awwal wa minha salatu tarawih wa minha al-kalam bi daqa'iq at-tasawuf wa minha al-kalamu fi jadl fi jam'il muhafil lil istidlal 'ala al-masail idza qasad bi zalika wajhullah ta'ala wal bid'ah amsalah. Wal bid'ah al makruha amsilah minha zuhrabatul masajid wa minha tazwiqul masahib wa amma talhinul Quran bihaitsu tatagayyaru alfaz an wad'il arabi fal asahu annahu minal bid'atil muharramah wal bid'atul mubahah amsilah minha al-musafaha aqib as-subh wal 'asr wa minha tawasu' bil ladhiz min al-ma'kul wal masharib wal marabis wal malabis wal masakin wa labsul tayalisa wa tawsi'ul akmam wa qad yakhtalifu bi ba'di dhalik fa ja'alahu ba'dul ulama min al-bid'atil makruha wa ja'alahu al-akharun min as-sunan al-maf'ula an ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma ba'da wa zalika kal isti'aza fi shalah wal basmalah. Pendapat Imam Izzuddin bin Abdul Salam, seorang daripada ulama besar yang amat masyhur. Dia menyatakan bid'ah ada perbuatan yang tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Ya, man lam yu'ahid fil asri Rasulullah SAW. Itu pada makna luar dia. Benda yang Nabi tak ada, zaman kita ada, dibuat, itu dipanggil bid'ah. Semua pemecahan dia kena tengok. Itu asal makna. Kemudian bid'ah ni dibagikan kepada 5 bagi. Bid'ah dibagikan kepada 5. Yang pertama, iaitu bid'ah haram, bid'ah yang wajib. Haram, mandub, mana anjuran yang sunat, makruh dan mubah. Kemudian cara untuk mengetahuinya, bid'ah tersebut ditimbang dengan kaedah-kaedah syariat Islam. Ya, jika bid'ah tersebut masuk dalam keadaan wajib, maka ia adalah bid'ah wajib. Habis dipukul habis bid'ah sesat neraka habis. Bid'ah ni asal benda yang tak ada zaman Rasulullah SAW diadakan kendian. Kemudian benda yang diadakan itu kita timbang dengan yang rasa syariat. Dia duduk belah mana? Ya, benda tu tak ada, tapi tengok dia bawa belah mana. Kalau dia pergi kepada benda haram, bid'ah muharramah. Kalau sekiranya dia pergi pada benda wajib, jadi bid'ah tapi wajib. Wajib tu hukum. Ya, bid'ah tu mana benda yang tidak ada pada zaman Nabi. Bai'lu ma lam yu'ahid bil 'asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengerjakan benda yang tak ada berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara menimbang dia anturadul bid'ah ala qawaid syar'i. Dibentangkan bid'ah tadi atas qawaid syar'i. Kalau letak qawaid syar'i, umpamanya jam'ul suwaril Quran, menghimpun akan Quran. Zaman Rasulullah SAW tak buat. Zaman baginda salam tak dibuat. Dibuat zaman Sayyidina Osman. Jadi memandangkan kepada maslahah. Di antara kaedah fiqh kita al-masalih manutun bil imam.
Kemaslahatan digantungkan dengan imam. Di zaman Khalifah Sayyidina Utsman radhiyallahu an, keadaan agak berubah. Banyak di kalangan hufaz, ya, penghafaz-penghafaz Quran telah syahid di medan perang. Jadi mengambil tindakan untuk menyelamatkan Quran, kena ditadwin, Quran kena dikumpulkan balik, ya, dikumpul dan jadikan satu makna kitab. Satu maknanya benda yang dipelihara secara khusus, iaitu dibukukan. Kalau kita mana dibukukan Quran. Zaman baginda Islam tak dibukukan. Tiba-tiba kita buku, apa nama dia, bid'ah. Sekarang apa letak dekat mana ni, menyelamatkan Quran wajib tidak? Jawab dia wajib. Maka letak situ bid'ah wajib. Itu saja. Dipukul bid'ah haram. Haram sesat. Sesat neraka. Wah, senang now. Habis orang masuk neraka. Sayyidina Utsman masuk neraka. Kacau dia. Sedangkan Sayyidina Utsman dia sudah aku di syurga hidup-hidup, al-mubashirin bil jannah hayatan. Orang dijamin ahli syurga pada ketika hidup lagi. Satu. Jika masuk dalam kaedah haram, maka bid'ah tu jadi haram. Benda yang tak dilakukan. Zaman Rasulullah SAW tak berlaku benda itu. Dibuat kemudian. Tengok ditimbang dengan kaedah syarak, kawaid syar'i, dia jatuh pada pihak haram. Maka hukum dia bid'ah tu haram. Kan? Kemudian yang ketiganya, jika jatuh dengan keadaan manduk, maka bid'ah tu manduk, sunat digalak. Dan jika masuk dalam keadaan makruh, maka bid'ah tu makruhah. Jika masuk keadaan mubah, maka dia panggil fa'ilah bid'ah mubahah. Itu saja maknanya. Tak ada banyak payah. Dia pukul semua sekali. Kullu dalam makna itu di mana majmu', bukan makna jami'. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Itu hadis yang pakai. Itu hadis Rasulullah SAW, kita pun pakai. Ini maknakan kullu, itu ada dua makna. Satu kullu dengan makna jami' semua sekali. Satu kullu dengan makna majmu'. Ulama pakai kullu dengan makna majmu', kebanyakan. Kebanyakan bid'ah tu bukan pukul semua. Semua sekali habis kan. Boleh naik kereta gitu. Naik unta wal kuda. Habis. Kemudian contoh bid'ah wajib. Tengok sini buat contoh sekali. Pertama, bid'ah wajib. Sibuk mempelajari ilmu nahu. Ya, iaitulah bahasa Arab. Kita panggil nahu, tata bahasa. Untuk tujuannya apa? Memahami Al-Quran. Ya, sebab memahami Quran secara betul adalah wajib. Kalau dia tak mengaji bahasa Arab, dia tak boleh faham. Dia tak mengaji kaedah nahu, dia tak boleh faham. Jadi untuk memahami akan Quran, supaya jangan disalahfahamkan, maka untuk memahami dia kena dia tahu bahasa Arab. Dia kena dia mengaji. Dan sabda Rasulullah SAW itu wajib, kerana yang menjaga syariat itu wajib. Kita memelihara akan syariat, hukum dia apa? Wajib. Dan setengah daripada pemeliharaan terhadap syariat ialah sumber dia, itu Al-Quran was sunnah. Taraktu fikum amrain dan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnat rasul au kama qala. Aku tinggalkan kepada kamu dua peninggalan, selama kamu berpegang dengan keduanya, kamu tidak akan sesat. Itu Al-Quran dan sunnah. Soalan dia, apa makna berpegang? Adakah kita ambil sebelah tangan pegang Quran, sebelah tangan pegang adik pegang gitu. Kilik sampai mati macam tu. Ya, berpegang maknanya kita mengamalkan segala tuntutan dalam Quran dan dalam hadis Nabi SAW. Yang dituntut buat, kita kena buat. Yang dituntut tinggal, kita kena tinggal. Soalan dia, mana kita nak faham tuntutan dalam Quran itu? Tuntutan itu adakah secara wajib atau tuntutan itu sunat? Larangan itu wajib atau larangan sunat? Ini bukan senang nak faham. Ya.
tuntutan-tuntutan. Ada yang ayat-ayat dalam bentuk mujmal, ada bentuk taksis, ya, dan sebagainya lah. Jadi semua perlukan kepada alat, ya, 12 ilmu alat benar. Ya, di antaranya ialah kita yang awal-awal penting sekarang nahwu dan ilmu saraf yang paling penting. An-nahwu awwala yu'lama idzil kalam dunahu la yufhama. An-nahwu awwalu yu'lama. Ilmu nahwu ni awal-awal kena dipaham. Idzil kalam dunahu lan yufhama. Bila kalam tak ada nahwu tak boleh faham. Dalam bahasa Arab tak boleh faham. Ya. Macam kullu tadi. Ya, kullu tak ada makna dua dah. Ada setengah makna jami', setengah makna majmu'. Kan? Dia baca bismillah je. Ba pada bismillah tu, ba tu dia panggil harful jarrin. Ya, huruf jar. Huruf jar ada bab jar, ada jar asli, ada jar zaid, ada sibik zaid. Ya, jar asli pula dia bertakluk, ada makna. Banyak kali panjang lagi nak bincang satu-satu. Huruf tu nak bincang panjang. Ya, kalau baca je bantai sudah gitu. Ya. Contoh ni kita ambil wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ya, wa ma khalaqtul jinna, aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat menyembah aku. Lam pada liya'budun tu lam apa? Ya, silap bubuh makna lam situ boleh jadi kufur. Dia memang silap bubuh makna lam tu boleh jadi kufur. Lam dia ada makna lam li sayrura lil akibah yang kita pakai itu. Kalau kita pakai lam situ makna lam lil manfaah, kufur. Bermakna Tuhan tak jadikan manusia melainkan ibadat, mana ibadat itu lam lil manfaah, mana Tuhan mengambil manfaat dengan ibadat itu. Maha suci Allah Taala daripada mengambil manfaat. Sebab dia ghaniyun, maha kaya, dia tak berhajat. Kalau kita pakai lam dengan manfaat dia habis. Ada lam di istighraq, ada lam di takhsis. Oh banyak kerja. Lam macam mata kain satu tu, banyak makna kan. Itu bau nahwu lagi tu. Belum lagi yang lain, mantik, balaghah apa semua lagi. Oh, banyak. Tiba-tiba nahwu saraf pun tak baca. Ada budak Wahabi tu dia pergi jumpa Syekh Murtada almarhum tu. Syekh Murtada pandai dia kira nahwu kan. Ini ayat ni apa? Apa makna? Segi nahwu panggil apa? Pusing tu dia faham. Kau nahwu pun tak kerti. Kau nahwu pun tak kerti, kau tak nak pakai Imam Syafi'i, kau dah gila, bangang kau dia tu. Buang kau balik. Kau nahwu kau tak kerti, belum lagi ilmu lain lagi. Ilmu alat yang lain, nahwu kau cakaduk, pusing langgang. Habis Quran ni kau ingat bahasa apa kau dia. Situ je pun dah habis dah KO. Habis. Iaitu mendalami akan ilmu tata bahasa untuk memahami Al-Quran. Sabda Rasulullah SAW itu, ya. Lalu pahami Quran dan sabda baginda Rasulullah SAW. Sebab itu mengikut usul tafsir, haram kita menulis Quran lain. Tak boleh nak tulis bahasa Melayu, kita nak bahasa, ikutlah bahasa apa dia tulis. Mana Indon kadang-kadang ada Bismillah tu BIS yang puas. Bila huruf-huruf yang mutasyabihah, ya, sifat-sifat yang mutasyabihah, sifat arid dan sebagainya dalam ilmu tajwid pun masalah kan. Antara shin, sad, ya, sad, kan dia bertukar. Kalau bahasa Melayu kan tengok kan dia baca je kan dah pelat bunyi. Ya, bunyi dah pelat, tak kena makhraj. Dia ada makhraj huruf Arab, kena ra'i. Tajwid pula bacaan. Ya. Apa tajwid internasional? Riayatul awsaf, riayatul awqaf, riayatul makharij. Pelihara segala tempat makhraj keluar huruf dia. Ya, kena pelihara pula waqaf dia. Kena pelihara maknanya apa? Dia punya apa? Waqaf-waqaf, sifat huruf, makhraj semua kena jaga. Kalau tidak kan jaga. Rubbal kariyil Quran wal Quran yal'anu. Sabda Rasulullah SAW banyak membaca Quran, Quran laknat dia. Sama ada baca tak betul atau dah baca dilawan Quran balik ke, sama itu. Semua kena laknat daripada Al-Quran. Ya, jaga.
Nabi Dawani mampassara Quran bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Cuba tafsir Quran mengikut kepala dia sendiri, maka sediakan tempat duduk dalam api neraka, kata Rasulullah. Ya, ini bukan kalam surah khabar kan, ya, Quran, masya-Allah. Kemudian itu dia panggil wajib sebab apa? Kerana menjaga syariat wajib, kaedah gitu. Wajib kita menjaga akan syariat Allah Ta'ala. Dan syariat tidak mungkin dapat dijaga kecuali dengan mengetahui bahasa Arab. Kita nak menjaga ya Quran dengan mana nak memahami dia untuk diamalkan. Maka dia kena tahu Quran bahasa Arab. Quran Arabiyun. Dia bukan bahasa Melayu kita. Jika semua tidak sempurna kerana ia, jika sesuatu tak sempurna melainkan ia, apa sesuatu sini? Nak memahami Quran takkan sempurna melainkan dengan dia. Ya, maka mengetahui bahasa Arab jadi wajib untuk memahami Quran. Maka ia pun menjadi wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi, bahawa wajib. Menggali telaga hukum dia harus. Kita nak gali telaga, nak gali perigi boleh, tak nak gali pun tak boleh. Ya. Tiba-tiba ia menjadi wasilah untuk benda wajib, untuk mengambil air semayang. Tempat dia sungai tak ada, laut pun tak ada, sumber air kena gali telaga. Tak gali jawab dia tak dapat. Gali insya-Allah ada air. Jawab dia apa hukum? Wajib kan? Wajib gali. Hukum asal adalah harus. Tapi oleh kerana dia jadi wasilah kepada benda wajib, dia telah semayang. Ya. Maknanya siapa nak semayang kena ambil semayang. Iza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Siapa nak semayang kena basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, itu wajib nas Quran. Nak basuh dengan apa? Dengan air. Air tak ada, kena gali telaga. Jawab wajib gali. Pada asal hukum dia harus. Ya. Hukum dia harus nak gali, boleh tak nak gali tak boleh. Tapi bila dia tertayin dengan dia saja untuk menyempurnakan benda wajib, maka jadi wajib. Wajib apa dia panggil? Dia panggil wajib wasail. Ya, wajib secara wasilah. Wajib apa dia panggil ni? Wajib arid. Ya, wajib arid yang baru datang. Dengan sebab terhenti kewajipan lain melainkan dengan dia. Nanti ni juga nak memahami Quran wajib. Maka tak boleh faham Quran mesti faham bahasa Arab. Dia kena ngaji bahasa Arab. Ya. Yang tak tahu bahasa Arab, masa baca doa dia baca kitab nama, kacau je. Dah pondok okey. Kita dia pergi kampung, musim buah durian. Wah, tu ayah ni jamu buah durian sukalah. Budak-budak pondok lagi kata. Awak pakai baca doa lah weh, dia kata. Baca dah, dia kata. Baca dah. Aku tak ingat doa dia kata. Bacakan kita Atan Jurumiyah ya. Dia baca al-kalam wal lafzul muraqabul mufidu bil wa'di wa aqsamu sa'atun ismun wa fi'lun wa harfuh amin amin. Itu kitab dia baca. Muncullah panjang dia mau baca doa. Ambil kau kita nahu dia baca. Dia buat awal biar mana kampung tu kan temen-temen hadis kau baca kita Arab bacakan syair Arab kata hadis sahih Bukhari Muslim dia percaya kan. Dia Bukhari Muslim tak belajar temerang Kalau kutubus sitah kau mengaji lain juga boleh cerita. Ini kita Sahih Bukhari, tak habis mengaji. Ya, baca dengan kalam syair dia. Orang kata ni hadisun sahihun rawahul Bukhari wa Muslim. Senyap dia tu. Padahal kena tipu. Apa dia tak mengaji? Cakap tu macam orang pandai now, kan? Itu masalah. Kita nak pegang Quran dan Sunnah. Pegang Quran je nak ambil Quran dan kanan, kita pegang hadis. Macam tu. Ya, pegang tamasuk kita kena mengamalkan, berpegang dengan tuntutan dia. Maka nak memahami dululah, nak tahu benda tu kena tahu dulu. Maka nak tahu dia tak boleh kecuali mengetahui bahasa Arab, sebab Quran bahasa Arab bukan bahasa kita. Itu dia panggil wasilah dia. Asal-asalnya mengaji bahasa Arab tak jadi wajib, tapi dia nak jadi penghubung bagi mengetahui Quran jadi wajib. Kalau nak memahami Quran dia kena wajib. Dia nak tafsir Quran dia kena wajib memahami secara dalam makna Quran. Bahasa Arab dia kena faham. Ya, secara Imam Syafi'i itu otak diikat tuan-tuan, alim mujtahid mutlak, nak cari bahasa lagi dah bahasa dia bahasa Arab. Ya, cari kawasan badiah, masuk kawasan pendalaman, nak cari lagi bahasa Arab keaslian, bukan soal carang kan. Ya.
Ini suruh i'rab bahasa Arab, suruh i'rab kalimah pun tak erti. Kita nak pakai Imam Syafi'i. Wah, pandai nong kau tu. Habis. Kemudian jika sesuatu tidak sempurna kerana ia, maka ia sesuatu tu yang menjadi wasilah tu, jadi wajib pula. Dia panggil wajib arif, wajib baru datang. Faham? Ya, mana gharib kata-kata asing dalam Al-Quran dan Sunnah. Contoh. Dan ketiga, menyusun ilmu usul fiqh. Awal-awal ilmu usul fiqh adalah Al-Imam Al-Syafi'i. Ilmu usul fiqh, usul fiqh. Zaman Rasulullah SAW tak disebut macam ni. Semua Rasulullah secara umum, ya, iza aradallahu bi'abdi khairan faqahu fid din. Apabila Allah SWT nak memilih hamba itu menjadi baik, faqahahu fid din, atau menjadikan dia suka bertafakuh dengan agama. Apa makna tafakuh? Mendalami dalam selok belok hukum hakam Allah Taala. Dia Rasulullah pukul secara umum je. Kerana ulama-ulama kemudian mentauzik, mengencirkan bagi kita mudah. Ni bahagian akidah, ni bahagian fiqh. Nah, benda tu tempat ambil sama je. Quran itu cerita ni. Contoh keempat, ialah perbahasan masalah al-jah, ya, wa ta'dil, untuk maknanya membezakan sahih, ya, mana orang sihat dan sakit, mengandungi penyakit, kan, luka dan sebagainya, pun masuk juga dalam kita menentukan satu hukum, ya. Maka nak letakkan dalam had misalnya, dia punya peluka banyak mana, dan besok nak balas balik kan, al-ain bil ain, mata dengan mata, telinga dengan telinga dalam ayat tu kan, nak balas dalam bab kisas. Tu nak tahu pula, situ pun hukum tu kena tahu, mana meletakkan kadar dia, mana benda yang takkan sempurna melainkan ada wasilah. Wasilah tu jadi wajib, ya, dia penghubung ilmu. Kemudian kaedah-kaedah syariat Islam menunjukkan bahawa menjaga syariat Islam adalah fardu kifayah pada sesuatu yang lebih dari kadar yang tertentu pada pertujuan. Islam tidak akan terwujud kecuali dengan menjaga perkara-perkara di atas. Mana dia mesti pertama memahami kehendak Al-Quran dengan betul, ya, kehendak hadis-hadis dengan betul. Walaupun hadis itu sahih, ya, hadis sahih, tapi memahami, kan dia faham tak sahih, dia faham kepala dia. Ini hadis sahih, hadis maksud lain, kan. Ada doktor seorang baca hadis, kan, lan yadkhula ahadukum al-jannah, ya, bi a'malikum, tak masuk kamu syurga dengan amal kamu. Sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, ya, wala ana illa an yataghammadani bi rahmati, walaupun aku, kecuali menyelubungi aku dengan rahmat Allah Taala. Apa mafhum hadis ni? Mafhum hadis ni masuk syurga birrahmah, masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal. Amal menjadi sebab mendapat rahmat. Kita beramal dapat rahmat, dengan rahmat masuk syurga. Jadi kalau itu bukan dengan amal, tak payah beramal. Tak payah beramal, tak dapat rahmat. Lawan rahmat, laknat. Tak nak lawan perintah Tuhan, macam itu tak payah beramal. Tak payah beramal, kau kena laknat. Kena beramal, tapi bukan masuk dengan amal, dengan rahmat. Si fulan tu pula faham hadis salah. Kau bukan bidang, kau ceramah macam orang, macam apa? Macam alim 4 mazhab. Ya, hadis tidak menunjukkan, Rasulullah pun tak jamin syurga. Kau nak jadi kafir. Kau tak buka hadis sahih, banyak melambak hadis sahih, ya, yang menyatakan bahawa itu banyaklah. Siapa nak bersama dengan syurga besok buat amalan ni. Seorang sahabat kata, ya Rasulullah, saya takut tak dapat bersama dengan, maknanya banyakkan sujud, ya. Dan banyak hadis lain yang menunjukkan mana awal yang menjejakkan kaki dalam syurga ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Rasulullah tak jamin. Ini satu penghinaan mungkin. Sebab apa? Tak faham hadis. Nak cakap hadis, ni masalah. Waktu berceramah, ya now macam alim 4 mazhab. Ya, yang dengar pun melopong. Kan, habis dihakalnya. Ya, panggil lagi sana sini. Tak payahlah pergi tempat dan parit gitu. Ya, banyak lagi orang alim lagi panggil. Pada dalam akhir tasnif Imam Ghazali, Minhajul Abidin, hadis dibawakan oleh Imam Ghazali, akhir zaman kathirul khutaba wa qalilul ulama.
Banyak penceramah. Nak cik penceramah ni bersepah-sepah kan. Ya, bersepah-sepah penceramah kan bayar. Now ceramah. Kan, apa 3 ayat, 3 hadis, 3 isu semasa. 3 jam boleh tarik kan. Oh, kalah hati tarik. Boleh pusing belakang ni. Ceramah, dia pandai bercakap. Oh, lagi kan. Oh, siap gegau meja pula kan. Kan? Soal ditanya Syekh, hantar kita Asbawan Nazair dalam ngaji. Anak tak ngaji tak habis. Kita Iqna ngaji tak ngaji. Lepas tu Wahab habis tak ada. Ibnu Aqil Nahu ngaji tak. Ceramah tengok macam mana. Itu mulakan orang dah ramai tanya, saya rasalah. Saya rasa, hukum Tuhan ni rasa-rasa lah. Ini semua masalah. Kasirul khutbah. Yang berceramah nak cerita agama tu banyak kan. Cerita bagus tapi biarlah faham. Ya. Nak baca benda-benda agak-agak yang boleh bacalah. Ini bercakap tu kami ya nak rupa dah jauh babas kan. Jaga ni masalah. Banyak nak bercakap tapi tak ada orang yang alim, orang yang betul-betul memahami kata Rasulullah SAW. Sikit sangat alim. Almarhum tuan guru kita tu Ustaz Gawar kata, aku tengok dalam Malaysia ada berapa orang ada alim. Berapa orang gitu. Sebelah tangan tak sampai. Ya, sebelah tangan tak sampai. Yang main-main kan. Jadi ulama Rasulullah sembarang. Ceramah ni ramai orang boleh. Kita dengar ceramah sedap kok panggil jugalah. Wah, melopong. Ya. Kita kata jaga-jaga ni. Tak ada. Jaga-jaga jangan kena ni kan lain sebelah. Bapak Wahabi kau panggil. Tak ada lah. Kau kata ada tak ada tali punggung kau apa? Kau ngaji ilmu ni, kau ngaji ilmu ni. Kau pakai gasa-gasa je. Badan besok lama dikait habis terbalik. Jaga tu ya. Kita nak kata ya atau tidak, kena ada pengukur. Tali pengukur kita ilmu apa kita ada. Dengarlah orang cakap kan. Kita nak pakai, rasa saya tak ada. Kau ingat boleh gasa-gasa. Kalau lah habis semua dah. Bid'ah pula dah. Jangan main-main kan. Habis. Contoh bid'ah haram lah. Ini dalam mazhab Qadariyah. Tidak percaya makna pada takdir. Mazhab Jabariyah berserah kepada takdir. Mazhab Mujassimah ya, menyamakan Allah dengan makhluk, menolak mereka termasuk perkara wajib. Ini bid'ah muharramah. Ya, itu mazhab satu perjalanan Qadariyah. Bukan Qadiriyah kan. Kalau Qadiriyah tu Syekh Abdul Qadir itu tarekat Mu'tabarah, tarekat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini Qadariyah. Tidak percaya kepada takdir. Yang ini diterjemah. Qadariyah bukan tak percaya pada takdir. Qadariyah ni orang yang mengiktikadkan bahawasanya Tuhan bagi kat kita kuasa. Dah, lepas tu kuasa tu kita handle sendiri. Itu Qadariyah. Ya. Allah Ta'ala jadikan kita kuasa kekuatan. Kan? Kemudian dengan kekuatan itulah kita handle sendiri. Tak kait dengan Tuhan lagi. Itu Qadariyah. Maka pada kufur dia ada khilaf ulama. Setengah mengatakan kufur, setengah mengatakan maknanya fasik. Sebab fasik sebab dia ada membangsakan lagi kuasa yang Tuhan bagi. Tapi kalau kita segi faham ketuhanan bahaya. Sebab bila bagi kuasa kat kita, kuasa tu handle. Kalau kuasa kita dah sama taraf dengan kuasa Allah Ta'ala. Ni puak Qadariyah. Ya. Jabariyah pula berserah kepada takdir. Kita terjemah ringkas-ringkas. Ya. Jabariyah ni jadi sesat sebab apa? Ialah mengkoyak rabakkan syariat Islam. Itu rosak dia. Contoh, dia kata manusia ni majbur, dikerasi. Bermakna tidak ada usaha ikhtiar bagi dia. Tujuan dia cakap itu apa? Salah dia tu kat mana? Ulama sufi pun kata kita apa? Semua hakikat dari Tuhan, tu hakikat sunnah. Sama ke? Tak sama. Ya, sebab dia sini yang dikatakan dia silap, ialah tujuan dia nak lari daripada syariat. Dia minum arak, orang nak ambil kandang tadi, tak boleh. Ini hakikat dia Tuhan. Anda minum pun Tuhan gerakkan dia. Dia buat maksiat apa kan, kita nak ambil cas hukum kat dia, tak boleh dia kata. Seolah-olah dia terlepas daripada hukum. Itu maksudnya. Dia pakai kaedah ini untuk mengelakkan diri dia daripada diikat hukum syariat. Yang orang nak ambil hukum kat dia tak boleh. Sebab apa? Semua hakikat dia Tuhan. Gitu. Oh, punya tu ambil batang kayu, bangkung kepala sekali. Ini dari Tuhan. Gitu.
Baru dia tahu. Pada bang belakang sekali, yang tahu ini dari Tuhan. Kita tidak, ahli sunnah wal jamaah, kita ada usaha dan ikhtiar. Ada usaha. Sebab apa kita kata ada? Sebab Allah Ta'ala jadi kan. Tuhan jadi kat kita untuk usaha dan ikhtiar. Hikmat dia apa? Untuk diletakkan hukum taklif, dosa, pahala dan sebagainya. Untuk balasan. Zahir nampak usaha kat kita buat baik, dapatlah pahala. Zahir daripada kita tu buat benda tak baik, boleh dosa. Di mana sabit usaha dan ikhtiar tu untuk maknanya liyusab atau liyu'ab. Makna untuk diberi pahala atau diseksa. Dia buat baik dapat pahala. Hakikat minallah, dalil kullum min indillah, semua itu datang daripada Allah Ta'ala. Sebab kita ada syariat yang zahir dan ada syariat yang batin. Syariat yang zahir menyuruh kita berusaha dan ikhtiar. Syariat yang batin mengharamkan kita berpegang pada usaha dan ikhtiar, berpegang hanya kepada Allah Ta'ala. Ya, dua dia. Ya, fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Bila kamu dah berazam, usaha ikhtiar, serah kepada Tuhan. Buat apa serah? Buat usaha kita tak memberi kesan. Kalau usaha kita memberi taksir, bermakna taraf usaha dah sama dengan Tuhan. Yang memberi taksir kesan, al-isar, kesan, at-taksir, ya, itu maknanya mutlak milik Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kita hakikat boleh menentu, kalau kita boleh menentu, tak ada seorang sakit. Siapa nak sakit? Siapa nak sakit? Tuan nak sakit, tapi kenapa sakit? Ya. Siapa nak masalah? Kalau boleh satu masalah kita tak nak, tapi kenapa bertindih-tindih? Satu belum selesai, dua, empat, tiga belum, dua belum selesai, tiga pula apa? Tindih kita. Ya. Tiga belum selesai, yang keempat timbul kita pula. Macam-macam. Itu menandakan apa? Menandakan kita tidak boleh memberi taksir, kesan. Kesan adalah minallah saja. Itu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, tak sama dengan Jabariyah. Kita hakikat semua dari Allah, tapi kita tak nafikan usaha dan ikhtiar. Usaha ikhtiar tu Tuhan jadikan untuk hikmat. Dia tak, dia nafikan usaha ikhtiar. Tujuan apa tu? Dia nak lari. Dia nak lari daripada kena hukum syariat. Seolah pada dia tak ada hukum kat dia. Halal haram tak ada kat dia. Sebab semua dari Tuhan, dia kata. Itu dia punya wasak dia mengkoyak rabakkan syariat. Ya. Sesat ni golongan Jabariyah. Dan golongan Mujassimah. Ya. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Tuhan yang bernama Ar-Rahman tu 'alal arsyistawa, duduk di atas arasy. Duduk mana? Duduklah. Wah. Kalau duduk macam kita dah bertempat, dah berjisim. Setiap benda yang mengambil lapang tu jisim. Yattakhizul faraq, mengambil lapang. Itu jenis jisim. Ya. Jadi sebab dinamakan Mujassimah. Ya, orang membahasakan Tuhan tu kemudian dia tarik jisim qadim lah, jisim mukhalaf, macam-macam. Dia tak boleh. Lapas ni tak boleh. Laisa kamislihi syai'. Itu dasar kita. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk apa wajah sekalipun. Zatnya, sifatnya, af'alnya, perbuatan semua. Sebab Tuhan adalah zat yang wajib wujud. Ada pun makhluk zat yang mungkinan wujud. Situ dah farak jauh dah. Ya, antara hakikat yang berbeza antara wajib wujud dengan mungkinan wujud. Tidak ada jalan persamaan walaupun sedikit tak sama. Itu kena jaga. Dia pun mujassimah. Ya. Sedangkan istiwa itu mana isti'la, mana menguasai. Allah Ta'ala duduk atas aras, mana menguasai sampai aras. Ya, istiwa itu berpuluh makna kan. Jaga-jaga sebab nak terjemah pun sembarang kan. Kena jaga dengan kaedah-kaedah, jangan bertembur dengan kaedah asal yang lain dari segi akidah. Habis. Dan contoh bid'ah mandub, bid'ah yang digalakkan, yang disunatkan. Membangunkan ya prasarana ya jihad, membangunkan sekolah dan jambatan, tak kira lah. Itu benda-benda yang digalakkan. Kebajikan kita buatlah. Kan? Kita buat cara baru. Ya, mengikut teknologi baru. Itu tak ada masalah. Ya, buat benda baik. Bahari cara yang untuk menggunakan ke arah benda sunat. Ajarilah sunat atau keadaan. Yang belum pernah ada pada zaman generasi awal Islam. Ya, teknologi sekarang banyak kan? Macam-macam teknologi. Zaman Rasulullah SAW dulu tak ada zaman itu. Ya, teknologi tak ada. Kita gunakan pada benda yang baik. Jadi sunat. Jadi benda sunat, dia jadi sunat. Lil wasail hukumul maqasid. Ya.
Di antaranya salat tarawih, perbahasan ya, mendetailkan tentang tasawuf, mendetail, bukan mendetail bang, bukan betail bang. Mendetailkan maknanya ad-daqiq, ya, benda yang daqiqah, perbahasan-perbahasan. Sebab ada tasawuf dia ada 3 peringkat kan. Peringkat mubtadi. Kalau kita mengaji kita apa? Hidayatus salikin, kan? Penawar bagi hati. Itu semua peringkat mubtadi. Dan naik atas sikit mutawasid macam kita hikam. Ya, itu mutawasid. Ya, hikam Ibnu Atta lah, hikam apa? Ibnu Ruslan, hikam Abi Madyan, hikam Wausiyah, banyak lagi kan, berbulu-bulu hikam kan. Itu semua dipanggil mutawasid. Kalau peringkat muntaha tinggi lagi macam kitab Futuhatul Makkiyah bagi Ibnu Arabi. Itu kalau tak ada 12 ilmu jangan pegang, apa tak faham. Maknanya ada peringkat-peringkat. Mendetail itu, itu benda yang termasukkan benda yang baik, ya, membahas dengan dalam ilmu Allah Ta'ala luas. Itu tak ada masalah. Gunaan perbahasan ilmu debat dalam semua aspek untuk mencari dalil dalam masalah dan tujuan untuk mencari redha Allah Ta'ala. Ya. Dipanggil ilmu munakasyah. Atau munazarah. Ya, dia belajar ada bagi ilmu munazarah, cara berdebat beradab. Rukun yang pertama dan rukun dalam munazarah ialah tahrirul murad. Baru dia tak bergaduh. Kalam orang macam ni kita dapat aja, kita nak bahas dengan dia tadi, kita tanya dulu. Tuan punya kalam sekian-sekian betul? Ya, kalam saya. Apa maksud dia? Dia akan cerita lah, maksud kalam saya begini, begini, begini. Atau maksud kita tengok bercanggah tak dengan syarak. Okey, tak bercanggah, tak ada apa, habis. Tu je. Ini gerbang ditali kawan tak betul. Kawan kata saya bukan maksud macam tu. Habis. Nah, dia berbala tadi macam nak bertumbuk. Lalas orang punya maksud lain, dia tak faham maksud orang. Macam masalah. Ya, tidak ilmu munazarah. Dia kena belajar pula ilmu tu. Habis. Dan contoh bid'ah yang makruh. Bid'ah makruhah. Hiasan pada masjid-masjid. Zaman Rasulullah SAW tak ada hiasan benda tu. Ya, bahkan masjid dulu pakai ada zat terpasi sembahyang kan, ya. Masya-Allah. Ini dia punya kapit tenggelam, sujud tak nampak lagi. Apa hukum tu? Tengok. Kalau setengah-setengah kata makruh kan. Bersedap-sedap sangat. Pasang aircon dalam masjid. Nama Rasulullah tak ada aircon kan. Perlu orang kan, ni bersedap. Pada sepi masjid apa nak masuk ambil aircon. Ya, orang sedap bersira. Mana tahu orang sembahyang qabliyah dia tak buat, dia duduk je. Oh, nak ambil aircon apa. Rumah dia tak ada aircon lagi kat masjid. Macam-macam. Habis ya. Dan hiasan pada mushaf Al-Quran, ketias. Adapun melantunkan Al-Quran sehingga hafaznya ya berubah, lafaznya berubah daripada kaedah bahasa Arab, maka itu termasuk bid'ah muharramah, bid'ah haram. Ya, dia baca Quran, dia tarik lagu Hindustan di bawah. Dia pandang pendek panjang, dia pakai bedal dan ya. Ya, Indonesia ni ada kecoh sikit kan. Dia suruh melakukan Quran mengikut lagu daerah-daerah. Wah. Bukan ikut qiraat sama bukan tujuh, ikut daerah masing. Wah, macam-macam gilik lagu ada kan. Namun dia buat lagu apa, lagu kan yang kulit tu dia bawa. Kacau kerja. Mengubah daripada asal itu menjadi bid'ah haram. Adapun tarannum, ya, itu disuruh kita melakukan ikut lagu yang dibenarkan untuk lebih menghayati Quran terlebih. Itu tak apa. Contoh bid'ah mubah pula, bersalaman setelah selesai salat subuh, salat asar. Ya. Lepas main subuh salam. Betul salam, banyak orang salam, apa haus tangan. Apa hukum dia tu? Hukum dia bid'ah, tapi mubah. Buatlah, nak buat tak ada masalah. Kan? Dan bersalaman setelah selesai sembahyang subuh dan asar. Guna menikmati nikmat-nikmat makanan. Zaman kita, zaman Rasulullah, mana ada makan macam kita tuan. Kan? Sesuai sudah menyebut membayar. Kan? Dia macam jenis makan ada kan.
Pergi Kelantan ni pula. Nasi kat 10 nasi. Nasi air, nasi kabu, nasi kuah. Jenis-jenis tu apa tu? Atau harus buatlah dia punya masing-masing cara makan kan. Menikmati makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ya, memakai jubah pakaian kebesaran dan melebarkan. Ulama-ulama Mekah banyak lebarkan mengenai baju. Kadang-kadang dia ada konsep yang baik untuk membezakan mana para ulama kan. Tengok laungan baju besar tu supaya apa? Senang nak bertanya masalah. Tu ulama tu adik kan. Ada seorang budak datang masa saya mengaji tunggu saya tu. Dia datang bawa tongkat jubah besar. Cikgu speaking Arab. Saya orang Melayu kita. Orang Melayu aku ingat. Cikgu kata kau Arab ni pakai macam ulama besar. Gua tak cakap Arab. Dia datang tu gaya macam ulama besar kan. Bagi Imam Ghazali, Imam Syafi'i pernah kena benda ni. Satu hari Imam Syafi'i pergi satu majlis jamuan, dia tak pakai jubah besar itu. Jadi orang tak layan ni kan. Orang tak layan, orang biar je. Dia pun balik, dia sarung. Dia sarung jubah besar, lagi jauh nak kejauh. Ya. Orang pun angkatkan makanan pelik-pelik, makanan istimewa lah kan. Depan orang dia ambil kuih makan kan, dia masuk dalam baju dia. Orang semua dah terperanjat tuan-tuan ni. Orang tanya kenapa tuan masuk dalam ni? Tadi aku datang tak pakai baju ni, kau tak angkat pun. Sekarang aku pakai baju ni, kau angkat kan? Jadi kau bagi baju aku, kau bagi aku. Dia kata. Habis. Tercengang semua kena pukul semua macam ni. Kau bagi baju aku. Habis dah tu. Itu maknanya pembahagian 5 mengikut hukum ni. Kemudian ulama berbeza pendapat dalam masalah ini. Ya. Sebagian ulama menjadikan ini tergolong bid'ah makruh. Ada juga. Sebagian lain menjadikan tergolong di dalam perbuatan yang telah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW dan masa setelahnya. Ya, sama seperti isti'azah, mana mengucap a'udzubillah dan basmalah bismillahirrahmanirrahim dalam salat. Kan? Jadi benda-benda ni ada benda yang ada khilaf di kalangan ulama kan. Dia kalau zikir yang mahdhah tak payah auzubillah. Zikir semata-mata sembahyang kan atau di khilaf. Tak payah kan bismillahirrahmanirrahim. Tak payah. Nak zikir la ilaha bismillah, la ilaha illallah. Tak payah zikir mahdhah atau ada bahasa panjang lagi dah ya. Dan tajuk dia maknanya. Ini semua benda dipanggil minal benda-benda yang mukhtalaf, ada kekhilafan di kalangan para ulama. Salam tangan pun begitu kan ni. Kalau kita tengok dalam ceramah yang disampaikan oleh ulama sirah Syekh Ramadan Al-Buti ni. Syekh Ramadan Al-Buti. Dia alim tu. Dia cukup maknanya jagalah buat cium tangan. Payah cium tangan dia tak bagi ni. Itu pendapat dia. Ya, pendapat dia. Yang cium tangan pula ada pendapat dia. Ya. Kalau Tuan Haji Abdul Rahman Sungai Durian. Cium tangan ni merah padam muka dia. Dia tak bagi. Sok dia bagi. Kalau Tuan Haji Abdul Wahid pula, orang salam dia dulu. Di hulu tu cium saja. Macam ni no comment. Dua-dua ada jalan. Ya, yang ni tak adub dia nak berajau. Yang ni mungkin nak jaga. Dia nak tazkiyahkan hati dia. Ya, masing-masing ada jaga. Yang ni jangan komen. Jangan komen. Dia nak bagi cium, dia cium. Dia tak nak bagi dah. Yang orang tak bagi cium, lepas tu cium depan tangan, cik nyonyot pula kena kacau kawan tu kan. Ambil berkat Syekh. Syekh pun kata kau ambil berkat aku, habislah berkat aku. Habis semua kau sedut. Ya, jadi maknanya benda-benda macam ni, benda mukhtalaf tak perlu bincang. Dan bincang benda usul, ya, dasar. Ada benda forok, ada akwal ulama begini-gini, apakah ada mana-mana pun. Itu cara lebih selamat. Kita mana terbuka. Sebab penting di antara kita mengaji, memahami akan perjalanan 4 mazhab. Ya, penting. Sebab bila kita buat, kita tahu begini, kita tak akan mudah berlaku pertikaian. Dia buat gini, oh ni mazhab ni, tak boleh jalan. Yang ni, oh ni mazhab ni, okey lah, tak ada masalah. Kan? Habis. InsyaAllah. Dah. Kemudian Imam Nawawi pula menyentuh pembagian bid'ah 5 kata. Qala Imam
Ya, qala ulama al bid'atu khamsatu aqsamin al wajibatun mandubatun wa muharramatun wa makruhatun wa mubahatun. Ya, paminal wajibatin nazmun adillatul mutakalliminan ya liraddina alal mulaha ya alal mulahidah wal mubtadi'in ila akhirah. Dan wa qala Imam An-Nawawi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi